online lah. Boleh. So untuk bakat muda kali ni kita akan share pengalaman usia beberapa tahun penganjuran. So untuk bakat muda seni di lokasi ni adalah yang kedua kali ni. So mungkin ramai nak tahu tentang konsep dan juga cara menyertainya dan bentuk karyanya nanti kita akan jelaskan dalam Kita akan tengok dalam macam mana ini. lah. So kalau macam saya maklumkan tadi, sekiranya anda ada sebarang pertanyaan, just raise your hand dan kita akan terus dapat bercakap dengan Cik Syaruniza yang memang berpengalaman luas dalam bakat muda sezaman. Okey, bakat muda sezaman merupakan pertandingan dui tahunan yang dianjurkan oleh Balai Seni Negara. Jadi ini dah edisi yang keberapa ni Syarul? Yang 37 37 37 lah. Ke-37. Okey, so maksudnya memang bakat muda sezaman dah lahirkan ramai artis untuk industri seni visual di Malaysia lah. Jadi penyertaan pada tahun ini dijangkakan macam mana? Okey, first time yang tahun lepas kita dapat daripada penyertaan yang ramai, sebanyak 188. So first time untuk kita anjurkan ni ramai yang settle dan kita ambil selection daripada panel kriteria selama 80 orang. So agak ramai je lah. Kami pun dah berusaha memang kita nak meramaikan penyertaan, tapi ada beberapa perkara yang kita perlu lihat untuk kali ini bagaimana lokasi dan juga karya untuk karya itu adalah yang betul-betul sedia dengan idea yang nak disampaikan agar dia tidak macam mana perjalanan kita banyak logistik tengok perjalanan dan juga masa yang juri pernah kena lalui lah untuk penjurian. Untuk kali ini kita berharap mungkin bukan tak banyak, maksud dia kita mendapat bilangan yang mendepati lah. Mungkin dalam 70, 50 tu agak berbaloi lah untuk kali ini. Sebab dianjurkan sejak tahun 1974. Okey, jadi sekiranya artis muda yang baru berkecimpung dalam bidang seni, apakah aspek utama yang mereka perlu ambil kira dalam penyediaan proposal untuk pertandingan ini? Okey, bakat muda sezaman adalah satu pertandingan yang berlainan daripada pertandingan yang lain. So jika anda melihat pada pertandingan di luar, mungkin corak dan juga konsepnya adalah beza. So untuk bakat muda sezaman, penilaian pertama adalah melalui kertas kerja proposal yang mana anda perlu menghantar idea dan statement karya anda dahulu dan juga lakonan idea konseptual dan juga lukisan teknikal lah untuk penjurian pertama. So melalui penjurian itu barulah jika diterima anda akan diberi untuk pelepasan lah untuk menghasilkan karya sebenar. So ada beberapa gap itu di mana anda tidak perlu menghasilkan karya dulu dan hantar macam sebelum ni, pameran sebelum ni. Anda perlu melalui tapisan dulu. So agak inilah kita agak yang dapat melihat pada masa dan juga kos lah. Sebab bakat muda ni bukan yang kos yang terlalu rendah lah, ingat memang tinggi lah untuk peserta ni. Okey, tarikh tutup penyertaan adalah pada 31 Julai. Jadi daripada sebelum saringan tu kira-kira ada berapa minggu duration kalau macam siapa yang dah hantar penyertaan, diorang nak bersedia sekiranya pihak urus setia hubungi untuk maklumkan bahawa mereka terpilih. Berapa lama dalam duration dia? Sebulan, 2 bulan? Kita cuba dapatkan secepat mungkin dalam 2 minggu atau 3 minggu selepas tertutup lah. Kecuali kalau ada beberapa mungkin lah kalau ada permintaan yang di tahap akhir ni ada permintaan yang akan datang lagi, so kita akan mungkin bagi dalam seminggu lagi lah untuk tempoh. So ini kita tinggal pada permintaan yang akhir dah. Kebiasaan macam tu lah. Okey, jadi kepada mereka yang berminat untuk menghantar permohonan bagi pertandingan ini, anda boleh berbuat demikian sehingga 31 Julai dan dalam tempoh tersebut sekiranya anda terpilih, pihak urus setia akan menghubungi anda. Okey, Syarul, selalunya kalau kita tengok pertandingan BMS, kebanyakannya macam terarah kepada karya-karya jenis media baru, instalasi. So adakah sebarang restriction ke dalam nak menghasilkan proposal untuk pertandingan ini? Maksudnya bidang seni visual yang macam mana lagi yang boleh kita hantarkan permohonan? Okey, untuk bakat muda sezaman, kita tidak melihat pada bentuk karya yang macam instalasi ke atau skulpture ke untuk menang. Kita bebas untuk penkarya, bebas untuk menghantar apa jenis karya, termasuklah jika ada karya terkini berbentuk pada digital
multimedia dan juga jika ada performance art kita digalakkan sebab kita melihat pada penggunaan nama seni visual itu bagaimana bukan terkongkong pada tertakluk pada seni 2D saja tetapi pelbagai, dan kita lihat sekarang ni generasi muda yang artis baru banyak explore pada media-media baru. So ada platform yang baru dan kita melihat seni contemporary sebagai istilah seni sezaman itu adalah relate pada terkini. So jika dilihat pada 50-an 60-an itu adalah bentuk karya pada contemporary pada tahun itu, tapi untuk kali ini kita melihat karya-karya berbentuk baru, challenge pada Rusia dan juga seni terkini lah. Kita harap tidak ada tengkongan dan bebas untuk calon-calon untuk menghantar penyertaan untuk kali ini. Okey, boleh kita tengok tak contoh-contoh video previous? Atau boleh tak kita tengok slide video dulu contoh-contoh karya BMS? Okey, saya kongsikan dengan anda lah, ni saya boleh, saya berdiri. Boleh. Okay, next ada boleh ya. Okay. Saya beri dulu lah. Lepas ni kita akan sambung dengan Q&A. So kita lihat pada kali ini bakat muda mensasarkan pada umur 35 ke bawah, di mana bakat muda setiap tahun akan mencari menggali dan mencari bakat-bakat muda terbaru di kalangan peserta. So di mana kita juga di samping mempromosikan bakat muda, kita akan ada bakat mahasiswa dan juga kita buka pada bakat-bakat baru ini untuk melihat data dan juga pencarian balai seni untuk mencari artis-artis muda pelapis. So kita ada banyak program sehingga 2025 yang akan datang. So ini adalah platform untuk kita mencari bakat baru untuk ke depan dan juga untuk kita memberi satu kemeriahan dalam seni lukis di Malaysia lah. So kali ini juga kita membuka untuk kali keduanya membuka cadangan untuk kolaborasi, di mana bukan hanya individu boleh masuk, kita melihat bagaimana kekangan pada individu itu dari segi bakat muda zaman ni, dari segi kos. Satu, anda perlu mencari kos untuk menyiapkan karya, anda perlu mengadakan pasukan untuk membina, maksud teknikal untuk membina, sebab dulu di balai sini, jika di ruang balai kita akan bantu untuk memasang, tapi jika di ruangan anda perlu menjadi seorang pengarah seni ataupun manager pada grup-grup anda yang akan menghasilkan karya di tempat tu. So anda ada artis kena sediakan tim teknikal mereka sendiri untuk menyelesaikan isu-isu di lokasi lah, kalau dia pilih lokasi. Tapi pihak balai akan beri sebarang khidmat nasihat ke macam mana? Ya, kita di samping penyertaan tu kita akan beri khidmat nasihat, kita akan jika ada sponsor yang perlu kan, kita akan juga memberi sokongan lah untuk anda mendapatkan sponsor. Dan juga lokasi juga yang cadangkan juga, jika memerlukan sokongan dari kami, kita akan sediakan sokongan untuk anda mendapatkan lokasi yang anda inginkan lah. Sebab lokasi ada yang senang didapati, ada juga yang perlukan pengesahan dan juga sokongan yang besar lah untuk daripada balai. Itu yang kita namakan sebagai kerjasama pintar, di mana sebelum ni juga kita melihat artis-artis ini telah mengadakan kerjasama pintar untuk
menyertai atau meletakkan karya di premis-premis, di perbandaran ataupun di ruang-ruang private. So macam ni kita lihat bagaimana balai dan artis dapat membuka satu kerjasama antara erat antara bukan hanya di galeri tapi melihat kepada rakan-rakan sesaji. Mungkin kita dapat data itu sebagai pembinaan galeri baru, pembinaan lokasi-lokasi baru yang boleh dihidupkan atau dibantu oleh Balai Seni dan juga Pelukis di setiap negeri. So kita lihat Balai Seni Negara bukan hanya di KL untuk kali ini. So untuk anda semua untuk memahami bakat muda itu dibuat di seluruh Malaysia adalah kita lihat perkembangan seni itu berlaku di seluruh Malaysia. Dia macam binalih. So bukan hanya pengunjung atau pelancong datang ke Kuala Lumpur tetapi di setiap negeri. Dan kita dapat membantu dari segi ekonomi dan juga penggiatan seni di pedalaman lah. So dan terakhir sekali ada cadangan kereta pakai rujuk juri. Balai Seni Negara dan Urusi akan bantu anda dalam pembinaan karya dan juga penasihat lah. Kita ada juri yang dilantik di setiap negeri. Di samping anda mendapat khidmat daripada Balai Seni Negara. Juri ini adalah daripada pemenang bakat muda sebelum ni dan juga artis yang bergiat aktif sebelum dalam tandingan dan juga seni lukis di negara lah, di negara dan luar negara. So mereka ini akan membantu anda dari segi kepakaran, nasihat dan juga decide tu dengan melihat bagaimana ruang dan juga peluang yang akan boleh anda dapat lah. Macam kita ada sebelum ni di Pulau Pinang bersama Balai Seni Pulau Pinang, Puan Hanani juga telah membantu studentnya untuk mendapatkan sponsor, mendapatkan tempat dan juga mengadakan program-program sokongan untuk mendapatkan sokongan dan undian lah di situ. Okay, next. Jika ada soalan boleh. Okay, ini hadiah adalah sebanyak 100,000. So kita lihat sebagai pecahannya adalah hadiah utama sebanyak 30,000 seorang pemenang. Yang tiga daripadanya adalah daripada hadiah itu adalah pilihan anugerah juri 4 iaitu 15,000 untuk 4 orang dan kita ada pilihan pelawat online dan onsite. So ini pelawat online dan onsite adalah apabila anda menghasilkan karya di lokasi di tempat anda. Ada 2 undian kita akan buka. So juri akan mengundi di kategori utama dan juri, anugerah juri. Tapi public akan mengundi anda melalui online untuk hadiah anda terbaik dan juga onsite. Onsite itu melalui QR code. So di sini jika awak tinggal sebelum ni, bagaimana usaha setengah seorang artis yang menyertainya adalah dengan selepas karya itu dipamerkan, anda perlu membuat hebahan art talk atau juga membuat live lah, live. Mungkin di sini kita panggil live sebagai pada karya penerangan. So itu untuk mendapatkan undian yang terbanyak untuk menyokong anda. Ini adalah bonus pada anda untuk yang aktif dalam memberi perendahan lah. Bukan hanya bergantung pada pakai rujuk dan juga balai. So ini ada platform diri. Dan melalui ini juga kita kongsikan di dalam satu microsite yang kita bina di dalam, kalau you dah keluar dalam YouTube ataupun channel, kita akan ambil link tu untuk masukkan untuk public akan melihat you punya perkembangan. So kita ada dalam microsite juga, kita letak semua perkembangan awak lah tentang proses kerja dan juga final. Maksudnya kalau dalam proposal tu perlu ke artis nyatakan juga kalau dekat lokasi tu kat onsite tu siapa yang akan terlibat untuk menjaga karya tersebut ke macam mana? Okey, untuk di situ itu kita kata ada teamwork di mana yang berlaku di situ dia ada petugas juga, mungkin daripada kadang mungkin anda ada jadual untuk berada di sana untuk bersama dengan public dan juga jika ruangan tu ada dapatkan mungkin penjaga ataupun anda sendiri ada yang boleh di situ, itu adalah bonus lah untuk anda untuk di lokasi. Tapi artis tak boleh cadangkan lokasi di Balai Seni Negara. Untuk kali ini mengapa kita open kepada di luar adalah kita tidak menggalakkan mengadakan di sini sebab kita suruh bertemakan seni di lokasi ini sebagai challenge kepada anda untuk mendapatkan lokasi, mendapatkan tajaan, mendapatkan challenge di ruang yang terbuka. So kontennya bukan hanya di ruang galeri yang di ruang berskala persegi, dinding persegi, dia adalah terbuka kepada challenge anda di luar. So kita nak dapatkan challenge itu. Kita tengok, kita berhenti sekejap Syarul, kita tengok dulu video pemenang bakat muda sezaman 2021.
Okey, sebentar ya. Video kita akan tayangkan ini adalah video yang tentang pemenang dan selection untuk final, dan juga kita lihat bagaimana video-video ini melihat pada pilihan lokasi yang di kalangan peserta ni memilih, dan bagaimana lokasi itu merungkai dan juga karya itu kesesuaian itu kepada lokasi. So untuk seni lokasi juga adalah penting untuk melihat di sekitar lokasi dan komuniti. So ini adalah yang dapat membantu peserta dan anda sendiri bagaimana karya itu relate dan juga bersesuaian dengan lokasi, dan itu adalah markah bonus untuk anda lah bagi jika penilaian dengan juri. So jika on-site dan juga di ruang tertutup juga, kita perlukan beberapa ruangan yang mungkin akses kita berkenaan akses untuk publik untuk masuk. So macam di sebelum ni pun pemenang utama meletakkan di ruang SPRM sebagai challenge pada diri dia. Okey. Nama saya Muhammad Hassanuddin Yusuf. Saya berasal daripada Kuantan Pahang, bekerja sebagai seorang pendidik dalam bidang seni di salah sebuah APTS di Malaysia. Saya juga merupakan pengkarya separuh masa dalam bidang seni bagi menyampaikan isu-isu semasa dalam konteks visual. Bagi penyataan bakat muda sezaman 2021, saya menterjemahkan karya yang bertajuk Red Dining, di mana saya meletakkan karya saya ini di Ibu Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Rasuah SBLM Malaysia. Bahan-bahan yang digunakan adalah gold leaf, di mana gold leaf adalah bahan yang dominan di dalam karya ini. Jika dilihat dari segi gold leaf itu sendiri ataupun kepingan emas, dia menghasilkan value yang ketara dari segi pancaran dan cahaya warnanya. Selain itu, saya juga telah menggunakan bahan-bahan yang ready-made, di mana saya memanipulasi bahan-bahan itu sendiri. Seperti contoh, plastik material atau plastik, saya menggunakan sudut plastik dan saya menyandurnya dengan kepingan emas, iaitu gold leaf itu sendiri, dan dia menghasilkan satu value yang berbeza, di mana kesan gigitan, saya meletakkan efek kesan gigitan dan efek pada sudut itu sendiri, di mana sebagai bahasa isyarat dalam penyampaian karya saya. Terdapat juga bahan-bahan lain di mana saya menggunakan set pinggan ataupun gelas-gelas yang membawa setiap makna yang berbeza. Makna anda kata individu itu melihat dia dan membawa maksud-maksud yang berbeza. Setiap seperti kain, contoh kain napkin yang digunakan, dan even bingkai itu sendiri membawa maksud yang tersendiri dari segi konteks penyampaian karya saya. Harapan saya dalam pertandingan bakat muda sezaman 2021, saya berharap agar tersenarai dalam 10 teratas, di mana ia memberikan saya semangat untuk terus berkarya dengan membawa gagasan ataupun cara saya sendiri berkarya dalam bentuk objek, instalasi dan lain-lain. Pandangan saya tentang DMS 2021 ini yang bertemakan di lokasi amatlah kelainan, kerana ia memberi peluang kepada saya sendiri untuk melakukan karya di mana tidak terlintas di fikiran saya akan memilih SPLM itu sebagai tempat saya berkarya. Dengan kalibrasi saya di SPLM, dengan adanya tema BMS 2021 di lokasi, saya merasakan ianya adalah peluang ataupun bukan kepada diri saya, kepada organisasi lain dalam kita menempatkan seni itu di mana-mana saja. Hai, saya Muhammad Hassanuddin Yusuf. Saya seorang konseptual artis. Okey, kalau kita tengok karya tadi, dia pilih dia punya rakan kerjasama pintar, kolaborasi untuk pertandingan ini. Jadi mungkin para peserta yang ingin menghantar proposal boleh, sebab tema dia bebas, terbuka. Jadi anda mempunyai kita panggil ke
anda punya flexibility lah dalam pemilihan lokasi, pemilihan tema. Jadi seperti Syarul terangkan seperti tadi, anda boleh meneliti kriteria yang anda sendiri perlukan dalam menghasilkan proposal. Tapi proposal ni tak semestinya kena complete kan Syarul? Maksudnya just rough idea dulu boleh ke macam mana? Ya boleh. Yang penting dapat rough idea, dia mana ada statement, juga susun atur karya di mana ada drawing, dan juga jika anda boleh buat 3D ataupun Photoshop, itu lebih menarik lah menampakkan karya bagaimana karya itu disusun dan juga diatur dalam ruang yang dah. Dan juga juri juga melihat pada di dalam borang tu nanti ada satu sokongan karya ataupun kereta akhbar lah di mana karya anda sebelum ni. So itu adalah sebagai juri melihat lukisan drawing itu sebagai lokasi, tapi bentuk karya yang ingin sampaikan dia melihat pada bentuk karya anda sebelum ini. Mungkin anda dalam masa 10 tahun ataupun 10 karya terbaik anda tu yang disertakan sekali, juri akan lihat bagaimana karya itu akan finishing dia, bagaimana pembawakan itu menepati dan juga relevan lah untuk idea anda untuk sampai lah untuk ke depan lah. So kita lihat juga ada beberapa peserta juga di mana dia melihat membuat karya berbentuk painting lah 2D, tapi finalnya adalah 3D. So ada beberapa case di mana sebelum ni kita juri ambil untuk final, tapi dia tak sampai. So kita bagaimana kekuatan pelukis itu dilihat dalam proposal tu, jika kekuatannya adalah painting tapi dia cuba benda yang baru, tapi at the end dan nanti akan jadi satu yang benda yang tidak finishing, tak sampai, bahan dia tak kukuh, dan juga pembawakan image, message dia tak kena dengan karya. Itulah dilihat pada bahan sokongan dan juga bahan yang anda akan lampirkan sekali lah untuk menguatkan idea anda ini. So maksudnya apa yang Syarul kongsikan tu adalah antara komponen kritikal dalam penilaian oleh pihak juri lah. Jadi saya harapkan bagi mereka yang berminat untuk menyertai pertandingan ini mengambil kira kriteria yang Syarul telah nyatakan tadi, dan saya buka ruang untuk sebarang pertanyaan sekiranya anda ada sebarang pertanyaan. Okey, saya nak tanya dalam bab proposal tu kan. Dalam untuk proposal tu, adakah kita perlu berjumpa dengan orang yang kita nak collaboration untuk buat proposal tu, ataupun kita submit proposal dengan balai tu baru jumpa dengan orang yang kita nak collab tu untuk proposal tu? Terima kasih, bagus soalan tu. Okey, untuk penyertaan sebagai ini kolaborasi ya. Okey, adalah lebih elok jika dapat dibincang dulu dengan tim lah. So jika bincang, maksud dia jika dipilih, anda baru mencari tim yang akan bersama, ada agak masanya mungkin panjang lah untuk mendapat kesetujuan. Dan juga jika dalam tu juga awak boleh mencadangkan beberapa lokasi cadangan juga di situ. Mungkin di dalam Bakat Muzik Zaman dia akan berubah lokasi ikut mungkin dah terima karya proposal tu, dia actual nanti tak sesuai, dia akan ada perubahan. So kita akan melalui bersama dengan pengerujuk untuk perubahan inilah. So untuk penyertaan pertama adalah seeloknya proposal itu mendapat kerjasama dari tim, adanya cadangan lokasi, dan juga tim itu sudah sedia apa what next kan kalau dipilih, dan juga langkah seterusnya untuk mereka bersedia dalam pembuatan karya itu nanti lah. Dan juga anda boleh juga kalau research di balai sini ada katalog yang boleh dirujuk, ataupun mungkin ada beberapa orang daripada dengan balai ada urusia untuk bincang juga pun kita boleh, tapi kami bukan menentukan pada penerimaan tu, itu mungkin juri akan terima ni lah. Untuk kita boleh bagi berkongsi adalah apabila anda berkongsi tentang bagaimana pembuatan, bagaimana karya yang proposal yang sesuai, itu kita boleh share dalam sebulan ni lah di sini. Okay. Lepas tu, okay, terima kasih. Lepas tu lagi satu, expected date of work execution dengan judging tu bila? Okey, kita cadangkan dalam untuk pembinaan karya, prosesnya adalah 2-3 bulan lah, hampir 3 bulan. Proses judging yang kita sasarkan adalah November untuk mendirikan karya, untuk start mendirikan karya, dan dalam Disember, Januari itu adalah untuk penjurian. So itu dalam ni, tapi kita lihat pada pengalaman kita lah. Untuk yang lepas mungkin musibah tentang banjir ke apa, kita lihat pada itu. Kita akan maklum lah dalam masa lah jika terdapat perubahan. So untuk dalam 3 bulan tu kita tempoh yang agak bukan terlalu panjang, tapi itu pendek jugalah tempoh, tapi kita berharap dengan tim tu
jika untuk proses pembuatan tu dapatlah menyiapkan dalam bentuk dalam 3 bulan tu lah tempoh tu. Terima kasih. Ada yang tanya tentang proposal lagi? Proposal dalam tu biasa kita JPEG atau PDF lah kalau orang tekuk anda yang ada menghantar yang sayang besar ke, itu agak ni lah. Kita galakkan online lah. Untuk kali ni kita tak menggalakkan borang, so kita akan masuk ke Google Form, anda akan isi dan kita akan ambil di sana lah. Sebab untuk pengetahuan anda juga, Rusia pun bukan berada di Balai Tok untuk beberapa tahun ini di kaki tangan balai berada di satu Malaysia. So macam kami ni mungkin bakat muda ni mungkin di sini pada tarian dan mantan, mungkin kami di negeri-negeri lain lah untuk promosi dan juga kerja seni yang lain. So itu dapatlah kami tapis di sana lah, itu proses lagi mudah lah. Tadi ada sebut pasal kalau ada nisbah, let's say lokasi tu macam dia ada monsoon. So in the time where you expect to produce the work, tapi dia macam ada monsoon, is there like macam boleh delay until cuaca lagi okay? Okay, dalam kita ambil kes sebelum ni, ada 2 kes. Kerana apa yang penting untuk bakat muda kali ni adalah peserta atau artis tu sendiri membuat documentation lah. So yang sebelum ni ada yang kes dapat membuat satu dokumentasi sebelum mungkin kita banjir ataupun benda karya tu diruntuhkan kan, runtuh oleh alam lah, akibat alam. So kita melihat pada dokumentasi itu sebagai bahan untuk penjurian. Dan yang kedua, jika berlaku pada tarikh itu terdekat tu mungkin decision daripada penjurian dan juga Rusia mungkin kita boleh anjakkan ataupun ada mungkin kemungkinan lain ada kita akan melihat penjadualan tu kita lihat seawal macam keperluan awal kita akan adakan awal lah. Juga jika peserta tu tak untuk tarikh dalam selama 2 bulan tu penghujungnya mungkin tak dapat, mungkin ada benda lain yang berlaku kan. So minta pada awal kita akan cuba awal lah. InsyaAllah lah itu. Tapi ikut pada nego lah bagaimana kita lihat tarikh untuk kita membawa juri itu sesuai atau tidak pada tarikh itu. Tapi dokumentasi itu adalah penting lah untuk kali ni. Bukan untuk balai tapi untuk anda juga, untuk next punya tu dan juga untuk anda mempromosikan di selepas keluar daripada bakat muda sezaman lah. So let's say lokasi tu macam maybe you perlu dapat izin daripada ketua kampung. So I'm guessing National Art Gallery Balai Seni Negara akan support lah dalam macam tu, support letters ke apa ke. Okay, memang kita akan untuk itu kita akan beri surat untuk support lah untuk pada penduduk kampung ataupun IPT ke atau komuniti itu. Dan juga di situ di kes yang sebelum ni di Sabah juga ada peserta yang buat tentang kenduri kampung, performance. Dia hanya berlaku pada sekali dan dia dapatkan penduduk kampung tu mungkin peruntukan untuk kos itu RM10,000 tapi dia berjaya mendapatkan daripada penduduk kampung lah untuk kos tu, menjadikan kos tu. Dia buat satu dokumentasi untuk mungkin kes dia ambil itu macam grateful lah performance dia sebagai mula pandemik. Dia buat perform adalah dia memberi makanan percuma kepada penduduk kampung. So dia dikumpulkan itu. So bajet dia memang hanya ada pada first penjurian ataupun mula dia akan memperkenalkan karya tu. Tapi artis ni tidak dapat melakukan 2 kali. Iaitu semasa penjurian datang untuk final sebab melibatkan kos. Tapi juri perlu mengambil dia punya dokumentasi lah. Sebab kita tahu kekangan pada artis kali ni bukan hanya challenge pada cabaran tapi kos yang perlu mereka sediakan lah. Jika ada sponsor ataupun yang badan kumpulan itu dapat ada dana, itu lagi bagus lah untuk pelukis tu. Okay. Boleh bersedia. Let's say for performance arts, I guess sebab kalau lukisan or installation dia akan macam ada set up kan. So let's say performance arts, do you need to macam buat an event where akan ada one final show or a duration where akan ada show untuk that particular performance? Okay, untuk performance ada 2. Biasanya kita akan minta peserta sediakan untuk Rusia, maksudnya untuk kita sediakan booklet dijangka keluar dalam sebelum penjurian. Booklet itu sebagai panduan pada juri dan juga publik. Jika scan QR code akan melihat keseluruhan drawing ataupun proses awal anda lah. So kita akan memerlukan image ataupun video anda. So yang keduanya pada ketika juri datang. Ada 2 kes dalam bakat muda sebelum ini di mana
artis tu perlu dapatkan satu tarikh saja untuk juri untuk buat performance lah, sebab dia mendapatkan komuniti sewaan tapak, sewaan kemah tu. Dan di kala berlaku macam ni, kita perlukan dapatkan mungkin peserta tu sediakan teaser ke ataupun dokumentasi lah untuk kita letakkan dalam ni. Mungkin tak banyak kos dia, tapi melihat pada itu untuk kita letak dalam bantuan booklet kita lah untuk promosi dia. Kita faham itu. Okay, so the proposal boleh jadi macam that's the propose lah, the performance campur dengan technical team and then Mungkin you buat rehearsal dulu, ada documentation, ada fotografi, so ambil dari snap beberapa image tu, gunakan itu untuk Rusia dapatkan untuk penerbitan dalam booklet lah untuk undian, dan apabila tarikh untuk penjurian nanti mungkin dah buat yang sebenarnya. Mungkin sebenarnya ada hebahan, ada poster, public datang, so ada event kru anda yang lain juga mungkin dengan keceriaan lagi ada jualan ke apa, tapi di situ ada event anda. Anda buat macam event management lah, you buat satu event tapi anda punya performer itu di sekeliling anda adalah komuniti anda yang membantu. So itulah kekuatan dia, bukan hanya pada karya anda perform tu, tapi melihat bagaimana melihat pada komuniti lah yang support dan itulah dia punya kekuatannya. Okay, thank you. Sebab bakat muda ni saya lihat dalam teknik ni untuk contemporary, untuk balai adakan ini adalah sebagai, saya lihat bila anda keluar ataupun keluar daripada platform bakat muda sezaman, anda boleh berdepan macam di Singapore Biennale, Singapore Biennale, Jogja Biennale, di mana artis itu perlu menyediakan kertas kerja, costing dan juga teknikal sendiri. So itu dah keperluan kita sebagai bakat muda, bagaimana persediaan anda untuk selepas bakat muda what's next kan, anda boleh menggunakan bahan-bahan ini untuk ke depan, ke platform antarabangsa. So ini yang berlaku di kalau anda yang biasa di international, di keperluan yang perlulah. So ini adalah rekap pertama di Malaysia di Balai Seni, dan next punya anda akan bersedialah untuk ke antarabangsa lah, untuk program-program besar. Bukan anda saja, Rusia dan juga penulis juga, kita melihat bagaimana bakat muda ni dapat melahirkan penulis-penulis baru, kurator-kurator baru dan juga tim-tim baru yang bersama dengan balai lah untuk menghidupkan seni Malaysia ni. Ada soalan? Soalan saya, dalam proposal tu kita perlu tak macam beri detail tim? Macam mungkin dalam proses 3 bulan tu, atau kita tak tahu jika terpilih kan, mungkin akan ada beberapa perubahan berdasarkan availability ahli tim dan sebagainya. Jadi itulah satu, detail tim. Yang keduanya, adakah ahli pasukan tu perlu semuanya berumur bawah daripada 35 atau bagaimana? Mohon nasihat. Okey, untuk kolaborasi dalam grup lah, ada banyak pertanyaan. So ada yang kata yang melebihi umur, ada yang bawah. So kita melihat kolaborasi ni adalah sebagai satu tim, bagaimana untuk membantu student tu. Untuk penyertaan bakat muda sezaman, pendaftaran hanya letak nama seorang, di mana umur 35 tahun ke bawah. Dalam tim juga, jika ada yang melebihi umur, kita mengambil dia sebagai mentor ataupun tim yang leader yang akan bantu. Sebab kita ada beberapa grup daripada sekolah, daripada sekolah seni, yang di mana ada guru seni di sebalik kumpulan tu. Ini konsep mentor dan juga pakai rujuk tu adalah sama. Pakai rujuk yang kita lantik daripada balai untuk membantu, tapi di dalam grup tu dia ada satu leader ataupun satu yang berpengalaman yang boleh membantu tim tu lah. Tapi untuk persembahan final juga kita minta artis tu yang mendaftar tu ataupun assistant dia untuk membuat presentation lah, bukan di sebaliknya orang yang berpengalaman tu. Itu kita galakkan. Sebab kita tahu bila melibatkan kolaborasi, adanya pelajar-pelajar seni yang baru start. Macam kita ada satu pemenang di Pahang, di mana dia adiknya sekolah rendah, sekolah menengah, abang dia sekolah IKTM college. So dia kolaborasi dia. Itu bagaimana orang yang baru yang first time masuk dan perlu dibantulah dalam tim-tim tu. So ada seorang ni mungkin kekuatannya ada technical, seorang ni dari segi presentation PowerPoint, dan seorang lagi untuk urusan dengan sponsor. So dia ada tim-tim dia sendiri. Anda anggap sebagai anda seorang pengurus acara lah. Anda sebagai ketua, okey, ini untuk tim promosi, yang ni untuk tim kerja, technical, ini untuk tim untuk jumpa pelanggan. So tim-tim adalah menguatkan anda sebagai satu tim.
Macam kita lihat juga di kumpulan komuniti Uruntaka, saya kalau tanya berapa orang, 5 orang ke 3 orang tim, Uruntaka adalah sebanyak 20 orang ahli. So di mana situ ada daripada pensyarah UiTM, ada bekas-bekas UiTM dan juga ada yang bekas pemenang lah. So kita lihat seorang saja wakil atau 2 untuk kolaborasi itu, yang lain adalah tim dalam membantu dia. Tim yang kuat lah. Sebab anda untuk bakat muda kali ni, anda tak boleh berdiri seorang, tapi jika dapat tim tu adalah yang satu yang bonus lah. Sharing lah. Lagi satu macam berdasarkan penjelasan Encik tadi, saya melihat bahawa ada kemungkinan yang kita boleh membuat satu projek yang melibatkan komuniti. Jadi untuk adakah macam penilaian kriteria BMS ni, antara salah satu yang penting dia adalah melibatkan masyarakat atau komuniti setempat juga. Okey, untuk satu konsep bakat muda sezaman seluruh yang kita adakan ini adalah bonus pada anda apabila anda berjaya membawa komuniti anda di lokasi itu bersama dengan anda. Contoh macam Andri daripada Sabah, challenge dia adalah melihat memilih Pulau Lagaton sebagai lokasi di tengah laut untuk menghasilkan satu sculpture icebox, di mana icebox itu sebagai sangkar ikan yang perlu sumber penempatan lah. Maksud dia lokasi itu hanyalah sebanyak 100 orang penduduk, di mana pencarian kerjanya adalah nelayan dan juga penternak lah, mungkin penternak ikan di situ, tapi sumbernya adalah makanan laut. So icebox itu sebagai tempat dia mengumpulkan ikan dan dimakan, diberi untuk harian lah, untuk kegunaan harian. So komuniti di situ apabila dia mengeluarkan idea itu kepada masyarakat dan juga komuniti itu, dia kumpulkan komuniti, dia ceritakan idea dia. First dia ceritakan dengan model dia lah. Dia cerita idea dia, bagi dia buat tu, ini sebagai pertandingan. Tapi di samping itu, acar dia berfungsi kepada masyarakat. Dan juga pembinaan dia dah dibantu oleh orang-orang kampung. Itulah tim-tim kerja dia. So kita lah bila proses dia sharing tu, dia bukan orang situ, tapi dia memilih lokasi itu, tapi dia dibantu oleh komuniti. Dia jadi kenduri kampung lah. So itu kita dapat satu, bagaimana konsepnya adalah jika seni itu kita dibuat di balai, semua orang tahu sebab kita balai seni negara. So kita buat di lokasi, mungkin orang ingat itu sebagai macam tanda, sebagai satu tugu. So dia tak tahu itu seni sebab bentuk seni dia dah lain. Kadang dia mencari bentuk lain. So itu adalah dia anggap itu sebagai satu pendidikan baru dan juga lokasi baru pada seni. So penduduk automatik apabila ada penjurian, ada bakat muda, ada juga liputan di situ, dia lihat itu sebagai karya seni dan dapat sumbangan lah daripada mungkin pelancongan dan juga benda-benda lain lah untuk melihat kan, dia dapat dia punya sumber pendapatan dan juga tajaan lain lah untuk projek-projek lain di situ. Kita lihat begini. Itulah penting komuniti dan juga melihat kekuatan di sebalik lokasi yang anda pilih tu. Terima kasih. Okay. Juga kalau karya-karya yang bentuk yang digital pun kita galakkan juga lah, kalau ada light art ke, elektronik ke, itu sebagai satu yang bonus lah. Okey, ada? Ke nak slide lagi? Sebab kita live juga, ada soalan online ke Nia? Soalan online betul. Okey, untuk mereka yang ingin menghantarkan penyertaan seperti Syarul nyatakan tadi, boleh tengoklah macam kita nak buat dengan komuniti, kita nak tengok apa yang ada dalam lokaliti setempat. Maybe after that, betul macam Syarul kata, boleh jadi satu tempat tarikan pelancong dan boleh menjana pendapatan dengan komuniti. So itu adalah satu perkara yang memang Balai Seni Negara juga tekankan, karya-karya yang berbentuk ada sustainability dia sendiri dekat situ. Okey, sesi kita akan berakhir. Sekiranya anda ada sebarang pertanyaan, boleh saja, ada email ke yang diorang boleh hantarkan kepada Urus Setia? Okey, untuk bakat muda, jika anda ingin menghantar permohonan, boleh terus kepada email bms@artgallery.gov.my, di mana di situ anda boleh
bertanya lah sebelum hantar, mungkin ada sedikit pertanyaan sebelum hantar karya, boleh tanya kepada kami terus, kami akan menjawab. Dan juga jika untuk rujukan anda juga, anda boleh buka website kami di dalam portal, di mana anda boleh melihat karya-karya sebelum ni, di mana mereka berkongsi tentang lakaran dan juga video lah. So, anda boleh dapatkan apa persediaan ataupun langkah-langkah yang perlu disediakan sebelum anda menghantar. Itu amat bantulah. Dan juga katalog seni bakat mulia sezaman masih dijual di kedai galeri. So jika anda yang nak untuk rujukan ke untuk melihat pun, kita galak-galakkan lah. Sebab perlu lihat juga bagaimana bentuk bakat mulia sezaman karyanya, bukan hanya karya-karya di galeri dinding saja, tapi dia merupakan karya yang mencabar diri anda lah. So jika kita lihat anda seorang daripada Kedah, apa yang ingin anda sampaikan melalui anak Kedah, so mungkin ada cerita di sebalik anda, so yang disampaikan dalam bentuk yang baru, dan juga challenge-nya adalah anda membawa cerita tu kepada kami ataupun penonton yang tak tahu. So benda dia lain, dia bukan jadi macam satu daripada western barat kita lukis abstrak, dia agak berbeza lah. Mungkin boleh, tapi cara dia dan image dia kena pada lokaliti dan juga kearifan lah masyarakat di sekeliling lah. Okey, sebelum kita akhiri sesi, saya just ingin buat makluman bahawa sekiranya anda ingin melihat antara karya BMS yang memasuki pertandingan pada BMS 21, anda boleh ke ruangan di sebelah kanan galeri. Dekat situ ada karya Hasanuddin, karya Red Dining. Kita pamerkan dekat situ, and then bagi pemenang undian online daripada Batu Belah Art Community ataupun Urung Taka, mereka telah diberi kesempatan oleh pihak Balai Seni Negara untuk mengadakan pameran diplomasi bersempena dengan 40th anniversary Look East Policy antara Malaysia dan Korea di tingkat 3 pameran Hallyu. Jadi anda boleh naik ke ruangan di 3A untuk melihat jenis-jenis karya yang artis yang pernah masuk pertandingan BMS hasilkan. Okey, sekiranya tiada sebarang pertanyaan lanjut, kami akhiri sesi ini dengan ucapan terima kasih. Okay, terima kasih. Saya berasal daripada Tamparuli, Sabah. Karya yang dihasilkan di lokasi adalah bertajuk Esdak Bajau. Karya ini bersaiz 25 kaki.